قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين إلى قوله ومعنى لا إله إلا الله. Situ tak? Jadi sebelum kata wa makna tu dalam nusrah lain, dalam nusrah lain dia ada letak dalam kurungnya perkataan faslun, fasal. Fasal ni maknanya tajuk lah, tajuk ataupun perkara. Jadi kitab kita ni dia ada 3 bahagian. Bahagian pertama Islam, bahagian kedua iman, bahagian ketiga fiqh. Kemudian dia ada 6 bab dan dia ada 71 fasal. 71 fasal. Jadi dalam bahagian iman dia ada saja cara rukun Islam. Bahagian Islam cara saja rukun Islam. Dalam bahagian iman, bahagian kedua dia cara dua fasal. Pertama rukun iman hak ni perkara tu kita lepas dah. Fasal yang kedua dia nak cara makna la ilaha illallah. Malam ni kita insya-Allah kita akan bincang. Lepas dia cara hak ni kan, dia masuk dia panggil sulbil maudhu'. Isi kandungnya kitab ni lah, itu kitab fiqh. Bahagian ketiga bahagian fiqh. Dalam itu ada 68 fasal. 68 fasal. Jadi dalam naskah lain dia letak fasal depan faslun dalam kurungan, kemudian wa makna la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Dan bermula makna la ilaha illallah itu dalam kitab tiada ada, tiada ada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada keadaan. Tadi tiada ada, ni keadaan. Maknanya tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya di alam wujud ni, fil wujud, di alam wujud, pada keadaan situ adanya di alam ada. Wujud tu mana ada? Wujud tu bahasa Arab, bahasa kita ada. Illallah, melainkan Allah. Ni kita cara dah ni panjang lebar dalam bab tauhid. 3-4 butir kitab dah kita belajar. Hari satu dengan Ustaz Aziz. Tapi kita sebutlah minggu kita lalu, walaupun tidak sebaik untuk guru kita belajar-belajar lah. Jadi dia sebut sini, guru kita sebut makna kalimah la ilaha illallah. La tu tidak ada ilah Tuhan illa melainkan Allah. Jangan pihak tak ada Tuhan situ tu. Tidak ada Tuhan hak sebenar yang layak disembah melainkan Allah. Tak? Tuhan ni banyak orang buat ambil jadi Tuhan. Jin, binatang, kadang-kadang berhala, matahari, macam-macam. Ribu-ribu, ratus-ratus kita tak tahu juga Tuhan hak demo kata Tuhan demo. Kita tak tahu. Tak. Cumanya kita sebut beberapa contoh. Matahari, bulan, bintang, pokok besar. Tak. Jadi berhala semua tu Tuhan belaka tu. Tapi bagi kita orang beriman, kita yakin kata Tuhan. Tak ada Tuhan ni maknanya tidak ada Tuhan hak layak jadi Tuhan semati Tuhan. Melainkan saja dalam wujudan ni, di alam wujud ni saja hak layak semati jadi Tuhan, iaitu Allah. Tu je. Dia la sini ni la nafirul jins, la tu la ilaha. Tak ada sesuatu pun yang layak disembah dengan sebenar-benarnya. Hak semati lah Tuhan, hak semati. Tak? Kita orang beriman tu
Bahagia orang tak beriman tu dia ambil macam-macam jadi Tuhan dia. Tapi bahagia kita tidak iktiraf sebab tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang layak ditaati selain daripada Allah. Jadi huraian dia ni tak dalam alam wujud ni, dalam alam yang ada ni, kita ada, dia ni ada, masjid ada, tak ilmu kubah yang ada, belakang matahari pun ada, Tuhan pun ada. Jadi hak dalam banyak-banyak ada ni, dia panggil keadaan, hak ada ni di alam ada ni dah. Hak benda tu wujud, benda tu exist dalam bahasa putih. Tak semua tu tak layak berlaku jadi Tuhan melainkan Allah. Hak demo ambil jadi Tuhan tu kita tak iktiraf dalam hati kita. Demo nak ambil Tuhan itu tanggungjawab demo lah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia akan azab orang tak jumpa cari Tuhan hak semati. Tak azab kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Pakai tak siwi kita kekal dalam neraka. Ada? Kalau tak siwi kita kekal dalam neraka, kita kena terima jah Tuhan hak semati. Hak lain tu Tuhan buatan saja. Orang aja ambil jadi Tuhan dia. Tapi kita tak percaya tu Tuhan. Ada? Jangan keliru pula. Kita kata ke tak tu Tuhan dia. Dia kata tu Tuhan dia, kita katalah tu Tuhan dia. Tapi kita yakin ke tak tu Tuhan sebenarnya? Tak. Sebab nak jadi Tuhan dia kena ada kaedah dia. Ulama kita dia mikir, dia buat keluar. Tak. Ulama tauhid ulama al-kalam. Dia kata satu-satu hak ada ni, kalau kita nak ambil dia jadi Tuhan, ni kita boleh hukum belaka kita kau meja ni kau tari kau. Bila kita faham hak ni kita boleh letak belaka. Satu benda hak ada, hak dalam alam nyata ni hak ada. Tak? Nyata kau maknanya benda tu ada. Benda tu ada nyata, ada tak nyata. Jangan kata benda tu nyata baru ada. Nyata nak nampak kelik. Otak kita ada, nyata, tak nyata. Kalau belah buat kepala ni kerak tu tak, tu otak. Tapi mikir bukan tu pula, akal lain pula. Lain pula. Maknanya benda tu ada. Akal ada ke tak ada? Nampak ke tak? Tak nampak. Otak ada tak? Ada. Nampak ke tak? Tak nampak. Kalau belah nampak. Dia macam pekat ilmu. Allah Ta'ala ada. Jadi kaedah ulama buat ni tak, kalau di satu-satu benda wujud tu ada dua sifat ni ke dia, baru layak jadi Tuhan. Lepas tu kita mengucap la ilaha illallah, ada dua-dua ni hanya saja, iaitu Allah. Gapo dia dua tu? Dia mai ikut lapar dalam bahasa Arab. Allahu mustaghniyun an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Hanya Allah jah Tuhan yang maha kaya dari setiap sesuatu yang lain daripadanya, dan selain daripadanya dialah yang berkehendak kepadanya. Faham? Makna ku bahasa kita tak? Allah saja jah layak jadi Tuhan hak sebenar-benarnya. Kenapa? Kerana Allah saja jah tak? Zat Allah saja jah zat hak ada tak? Dia tidak berkehendak kepada gapo-gapo, dan semua benda berajak ke dia saja jah. Baru boleh jadi Tuhan. Kalau kita dapat cari satu zat hak mana dia tak berajak ke gapo-gapo, pas semua benda berajak ke dia, boleh ambil jadi Tuhan? Tak ada. Kita ambil pokok dia nak ada pun kena ada benih. Mana boleh jadi Tuhan? Kalau galak jauh. Orang kena buat nah. Dia nak ada tu sendiri kena ada orang buat, kena ada orang mengadakan. Macam mana nak jadi Tuhan? Sedangkan nak jadi Tuhan ni dia tak berajak ke gapo-gapo. Lam yalid, tengok. Quran ayat. Wa lam yulad, tak beranak, dan dia tidak diperanakkan. Maknanya dia tidak perlu kepada mak semua kita. Ada orang dia ambil Nabi jadi Tuhan. Nabi nak jadi Tuhan ke mana? Dia kena ada mak. Walaupun dia tidak ada ayah, kena dilahirkan, kena ada orang kandung, kena ada orang menyusu. Nak jadi Tuhan dia mustaghniyun. Wa muftaqir, istighna wal iftiqar, dia panggil istighna
wal iftiqar. Ni dua ni. Istighna maknanya dia kaya. Kaya ni maknanya tak perlu. Dia kaya ni bukan kaya harta. Orang ambil perkataan kaya pun di harta tu mafhum dia. Sebenar perkataan kaya ni tak perlu. Tak? Tapi kalau orang banyak harta pun dia masih lagi gila kepada harta lain, tu tak kaya lagi. Tak? Hak kaya ni insya-Allah sepuluh kita ni ada pitih, ada boleh mari masjid, boleh mari dengar orang kuliah, boleh ada dua masa untuk Allah, untuk ibadat kepada Allah, tu baru kaya. Tidak kata kerja ke dunia. Jadi Allah Ta'ala dia kaya. Kaya lagi mana? Dia tak berajak. Tak berajak kepada apa? Tak berajak kepada gapo-gapo. Dan so lagi dia panggil iftiqar. Iftiqar ni apa dia? Benda lain hak serba-serbi tu berajak kepada Allah saja jah. Walaupun mulut demo tu kata kawet tak bertuhankan Allah, tapi dia tu berajak kepada Allah. Siang malam pagi petang tak boleh nak lari daripada Allah. Walaupun dia tidak iktiraf kepada Allah, duk hirup udara Allah buat, duk makan rezeki Allah bagi, tapi dia tak ambil Allah jadi Tuhan. Sebab itulah dia kekal dalam neraka. Allah Ta'ala tidak ampun dosa orang syirik. Orang tak jumpa cari tuan. Tak jumpa cari tuan. Jadi kemudian daripada dua ni lah ulama fikir, itulah dia keluarnya sifat 20, yang mana ada sifat 20 ni kalau dipelajari dengan sesungguh-sungguhnya, maka cukup adalah untuk menjadikan seseorang individu tu mampu dah dia kenal hak mana makhluk, hak mana al-khaliq, hak mana pencipta, hak mana hak kena buat, hak kena cipta. Dia tak bertukar. Padahal sifat Allah Ta'ala tidak terhad kepada 20 tu. Semua sifat yang sempurna adalah milik Allah. Kita tahu, kita tak tahu, semua sempurna tu milik Allah belaka. Hak tidak sempurna tu hak orang, tidak sifat Allah. Mustahil bagi Allah. Ada? Jadi sebab tu dia buat ulama tauhid ni reka ataupun simpulkan akidah ni ke ketuhanan. Tuhan hak layak jadi Tuhan ni kena memiliki dua benda tu, iaitu istighna wa iftiqar tu. Sebab dia memikir tadilah melalui sifat 20 tu, dia kena sengerti hak mana hak mana nya bersifat makhluk, hak mana bersifat al-khaliq. Dia mari dua simpulan tu. Simpulan kita sebut tadilah. Jadi kita ngaji sana ngaji sana, kita mengaji ilmu tauhid, banyak-banyak ulai-ulai semua lekat dalam hati kita insya-Allah. Dan ilmu tauhid ni terbagi kepada dua, satunya fardu ain, satunya fardu kifayah. Fardu ain mana? Hak dia kita yakin sengerti Allah tu Tuhan hak sebenar, hak tu memang hak tu fardu ain. Kena ada dalil pula, dalil secara ijmali tu fardu ain. Kalau nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala berserta dengan sifat-sifatnya, dalil tafsili, tu ulama kata fardu kifayah. Kalau sebuti kampung tu, kalau tak cara belaka dosa semua satu kawasan tu, kalau dia sebut dalam kitab jarak masafatu qasrin, masafah qasar. Kalau masafah qasar ni jarak kita boleh qasar semaya ni dah ada 90 kilo. Mana dalil luangnya 90 kilo tu tak ada seorang habuk boleh hura sifat 20, maka berdosa semua tapi kalau ada seorang je sama telah masjid kita pula dekat-dekat ni masjid ni pun bahas sifat 20, masjid sebelah tu pun bahas sifat 20, tu lepas dah lah. Cuma kita je lah, kalau kita agak kau orang tak faham lah kita je. Cuma tak faham pun kalau kita mengaku, kalau kita yakin bahawasanya tidak ada Tuhan lain yang layak disembah melainkan Allah, maka kita diberi title mukmin, orang beriman, maka kita tidak akan layak dah kekal dalam neraka. Tapi kalau kita sejak daripada kita akhir balik sampai kita mati, kita tak boleh cari dalil. Kita kata Tuhan Allah mengikut kata orang. Tuhan demo siapa dia? Allah. Bapa Allah menggoy kata belaka. Hak tu boleh dah tu dia panggil iman taklid. Tapi berdosa. Berdosa.
Tak, tapi kalau kita tahu sikit lagi jah bahawasanya Tuhan ni Allah saja jah Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tak berajak ke gapo-gapo, pas semua benda berajak ke dia saja jah. Kitu dia boleh jadi Tuhan tu. Oh sah dah. Tak kekal dalam neraka dah insya-Allah taala. Kalau boleh hura pula wujud kidam bakok. Dok mukhalafah semua tu fardu kifayah tu. Bukan makna fardu kifayah biar orang lain belajar lama tak payah, bukan. Kena pakat mengaji lah. Sebab kalau takdirnya tempat kita tak ada orang mengaji, tak ada orang faham, tak ada orang boleh jawab bila ada fitnah, maka berdosa semua. Contoh fitnah orang kata Tuhan duduk atas harah apa tu fitnah, contoh fitnah. Ada. Jadi tak ada orang boleh hurai. Boleh hurai nak perjelas benda tu molek. Berdosa berlaku. Fardu kifayah pun bukan main. Ada. Jadi kadar tu je dah. Walaupun kadar tu pun kita kena belajar sungguh-sungguh sifat Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kenal mengerti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di mukadimah kita ni sebelum dia cara kepada ilmu fiqh, maka dia sebut makna dulu supaya akidah kita tu kejap. Sebab bila kita belajar hukum hakikat fiqh ni tuan-tuan, fiqh tu gapo dia? Fiqh tu faham gapo dia? Faham agama. Gapo dia hak Tuhan suruh buat, gapo dia hak Tuhan tak siwi buat. Tu fiqh. Dia ada 5 hukum: wajib, sunat, gapo dia? Harus, makruh, haram. Tu hukum fiqh tu. Ada? Al-ahkam syar'iyyah dia panggil, hukum fiqh. Tu dipanggil wajib hukum, wajib syarak tu mana wajib fiqh. Kalau kita ngaji akidah wajib juga situ. Ada sifat wajib bagi Allah. Wajib itu bukan wajib dosa tu. Tu wajib bagi Allah tu maknanya wajib akal. Dia banyaklah. Ada. Jadi fiqh ni oleh kerana dia tu ilmu nak suruh orang buat, pas lari orang tak sini buat. Fiqh ni cara bab nak suruh orang buat, pas nak lari orang tak sini buat. Jadi bukan main tu. Dia kena latih orang ni biar iman dia tu kejap ngerti, baru dia buat apa Tuhan suruh buat, baru dia tinggal hak Tuhan suruh tinggal. Kalau tidak dia ikut nafsu dia, mungkin dia pun tak kenal Tuhan tu kan. Pok kita lah rumah orang dia ada pagar, dalam pagar tak ada rumah, ada kereta, ada pohon pula, pohon motor, pohon durian, apa kan. Masuk pagar orang tu kita kena tahulah ni rumah orang, Tuhan dia ni ada Tuhan dia. Tak boleh lah kita nak gedak buah kosong-kosong. Nak start kereta orang ataupun nak naik rumah dia, nak masuk bilik tu, nak masuk bilik ni, walaupun bilik air tak boleh, ada Tuhan tu. Baru tahu ini boleh buat do and don'ts. Putih sikit dah ni. Benda boleh buat, benda tak boleh buat. Apa tu kita kenal tu ni rumah siapa-siapa ni. Tu rumah orang kalau istana kau berat. Apa kalau tak kenal rumah orang, rumah kita istana? Berani kita. Contoh pun tak berani dah. Kita nak sebut contoh pun tak berani dah. Berani kita pergi dekat depan tangga istana? Tak berani. Kita nak pergi buat air depan tangga orang lain pun tak berani dah. Sah kau depan tangga raja. Lepas ni Allah ni. Tu yang apa yang dia tak berani tu? Sebab kenal ni raja ni. Ni bangun ni parlimen ni. Ni bangun ni sekolah. Ni bangun ni kedai. Dia ada cara-cara dia. Ni alam ni hak Allah. Kena kenal siapa dia, Tuhan dia. Baru kita boleh ikut. Tuhan dia kata ni tak boleh buat. Ni boleh buat. Orang tino, dia buat orang jatuh. Nak berlaku dua ni, nak tidur sekali kau berapa, kau nak bertepuk tapak kau, kena menikah dulu. Tu disuruh. Dia tak siwi berzina. Jangan berzina dalam surah An-Nur ayat 2 kan. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma mi'ata jaldah. Tu hukum syarak. Kalau berzina kena rotes 100 rotes. Jadi nak terima tu benda tu mesti melalui akidah dulu. Sebab tu guru kita dia buat mari makna la ilaha illallah tu dulu. Supaya kita kurang-kurangnya gabar-gabar walaupun tak ada mengaji sifat 20. Tak ada kita orang sifat 20 sini ni dia ada kitab lain pula. Dia kena ngaji sekali. Ada ni. Walau bagaimanapun secara rekah-rekah gabar-gabar dia suruh juga orang baca kitab dia ni baca makna la ilaha illallah supaya kita mengambil Tuhan tu kena pada tepat. Dan kita ni alhamdulillah semua sekali ada ni kita bertuhankan Allah. Cumanya tahap faham kita tu masing-masing lah. Kalau untuk guru dia faham lain. Sepupu kita mau ni tak dia faham dia nipis sikit. Tu dia panggil akidah ni dia ada beberapa tingkatan.
Dia ada iman taklid, dia ada iman ilmu, dia ada iman muraqabah, dia ada iman hakul yakin, dia ada iman hakikat. Hakikat makrifat dia tak. Tahap-tahap kita ni kalau boleh sampai iman ilmu pun mujur kat lah dah. Tu semua tu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Tetapi iman para nabi, ahli ulama, dan wali-wali Allah, dia boleh pergi pada sampai tahap iman hakikat sebab kena semati. Tak boleh beza semati makhluk dengan al-khaliq. Jadi orang yang boleh mengambil Tuhan Allah sebagai Tuhan dia, bergapo hak Tuhan suruh dia akan ikut, bergapo Tuhan larang dia akan tinggal lah. Mungkin dia tahu dah ni Tuhan dia ni. Lepas tu Tuhan pula ayat pula adanya alam barzakh, adanya titiang sirat, adanya syurga, adanya neraka. Dia percaya, dia takut nak langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kalau kita nak buat kesimpulan, orang manusia insan dak hak punah-punah tu, salah satu puncanya, bahkan punca utamanya, tak kena Tuhan, tak kena hak pencipta dia. Dia duk skor berkali mu ayo dia kali buat dia. Berkali lah. Kata tak apa dia percaya. Tak, sebab tu ilmu akidah ni fardu ain, tak boleh wakil anak tak boleh kata ayah lagi ngaji. Tak, wakil ambo. Ayah tak boleh kata mu ngaji ngaji pondok nak aku pakai rumah lah. Tak boleh. Aku kerja lagi aku dak. Fardu ain dak wajib tu kita kena mengaji biar faham semati. Hak kita kata iftikar dengan istighna tu biar kita faham ngerti tu. Kalau tak faham lagi kita kena mengaji tu. Gapo dia istighna? Tuhan nak jadi Tuhan ni zat yang sempurna ni dia kena ada dua benda. Satunya dia tu tak berajak ke gapo-gapo, dan semua benda selain daripada dia berajak ke dia saja je. Emah tu. Contoh kalau hamba nak ada pun kena ada mak, kena ada ayah. Tak boleh jadi Tuhan. Situ fail dah. Ada. Semua orang berajak ke hamba ke? Nah. Contohnya kalau hamba bagi kuliah masjid ni je, masjid lain ada pula kuliah lain. Terus semua atas dunia dengar kuliah hamba saja. Bukan orang berajak pada hamba, apa bukan tiap-tiap amal dia hamba kuliah. Apa bukannya mau kuliah 24 jam. Iso pani peti. Maknanya hamba tidak boleh memberi keperluan, tidak boleh memenuhi keperluan semua orang. Tapi nak jadi zat, hak jadi Tuhan semati ni, dia boleh penuhi semua keperluan selain daripada dia. Barulah jadi Tuhan. Ni tak buat ambil sikit kabut, pakai ambil ya dah ni. Pakai ambil ya Tuhan. Buat sembah, buat taat. Tak. Jadi orang yang kena Tuhan ni dia tidak syirik kepada Allah. Dia tidak syirik lah. Tu biar cepat lain, buat sana-sana lah. Kemudian dia ada dua kelebihan, iaitu dia hidup sentiasa dalam keadaan dua perkara kita sebut dah minggu lepas, di antara syukur dan sabar. Boleh benda dia kena di hati dia, suka dia syukur, alhamdulillah. Tengok tu syukur sebut alhamdulillah. Tapi kalau mari benda tak kena di hati dia tahu juga ni bagi daripada Tuhan lah. Kau kata dia ni, dia sabar, alhamdulillah pula. Puji Tuhan semacam. Ada dipanggil iman musyahadah. Tu tinggi sikit, nombor 3. Ada musyahadah. Semua benda kalau Tuhan tak izin tidak akan berlaku. Pas berlaku tu ada hikmah dia lah. Pas lagu mana hikmah dia? Sabar. Kalau Tuhan nak bagi di dunia lagi dia buka, tunjuk apa dia hikmah dia, buka hijab. Kalau tidak mati nanti Tuhan akan bagi tahu sebab apa. Tengok peristiwa Nabi Khidir dengan Nabi Musa kan. Macam-macam sanalah. Ada. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu rahsia dia kepada hamba-hambanya. Ada. Itu. Jadi tidak ada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan semati yang layak disembah, yang layak ditaati, yang layak dipertuhankan melainkan Allah, zat yang bernama Allah. Mungkin fikir zat, sebut zat vitamin tu pula kan. Zat tu maknanya benda ada. Dia nama zat. Benda ada ni bukan zat je, ada banyak lagi. Kalau kita ngaji ilmu kalam, kita dia bicara pula tu benda ada ni, ada berapa perkara pula. Zat, sifat, dia ada. Pas sifat tu pula ada sungguh, hak jenis tak ada. Penipal tu kena ngaji.
Jadi panjang dia punya perbincangan dia. Bihaqqin hak sebenar fil wujud, dalam wujud. Wujud ni maknanya dalam benda ada. Dalam benda hak wujud, hak exist. Sebut dah tadi, benda wujud, benda ada ni tak nanti kita boleh pilih dengan mata kasar. Buat contoh dah tadi kan. Akal kita kelih tak boleh dengan mata kasar. Belah cari pun tak jumpa. Otak memang tak boleh kelih dengan mata kasar. Kalau tunggu dia duduk dalam kepala lagi, belah kepala tu nampak lah duduk. Tapi akal tak nampak. Akal hak boleh mikir tu hak boleh mikir tu 2 tambah 2 4 tu nak cari mana tu. Tak jumpa cari tu. Kalau hak tu pun tak jumpa cari dah di dunia ni, nak cari Tuhan Allah, nak tengok zat Allah, tak mampu tuan-tuan, tak mampu. Sekadar ilmu 2 tambah 2 sama dengan 4 tu pun, 3 tambah 7 sama dengan 10 tu pun, ilmu tu tak jumpa cari dah. Hak nampak tu nombor. Tak nampak tu nombor. Tak illallah, malaikat Allah. Kalau kita rujuk kitab dia panggil kitab Al-Jauhar Al-Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Karangan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Klantani. Habis gua dalam satu dia muka surat ngaji juga kalau duduk pondok tu. Bondeng ngaji sebentar ya. Tak ada habis. Tapi dia lah sapanya tempat la ilaha illallah tu. Tok Guru sebut perkataan la ilaha illallah ni kena sebut huruf la tu nafiah lil jinsi tu paling kurang 2 harakat ataupun 1 alif. Tak boleh nak cepat berdoa siapa tak ada harakat. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah jangan. Sebab kalau kita sebut la ilaha illallah tu jadi lawa makna. Dia kena sebut paling kurang pun la ilaha illallah. Gaduh mengatik nak makan ceruk perut setara mana pun nampak dah orang hidayah pun jangan dia gaduh sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha tu tak ada la, tak panjang sikit abuk pun la tu. Dia jadi lamut taukid, maknanya berubah 100%. Hak tadi kalau la ilaha illallah maknanya tak ada Tuhan sengoti hak layak jadi Tuhan, yang sifatnya tak berajak ke gapo-gapo, semua benda berajak ke dia saja jah. Tu makna dia tu. Melainkan Allah saja jah lagu tu dia. Allah saja jah Tuhan. Tu makna dia la ilaha illallah. Kalau kata la ilaha illallah hak sengoti ya lamut taukid maknanya sengoti. Hak sengotinya Tuhan, hak lain daripada Allah. Kan balik bukan tu. Hak sengotinya Tuhan, hak lain daripada Allah. Maknanya Allah jah bukan Tuhan. Balik tu kan. Kita kata tadi la ilaha illallah, semua benda ni tak layak jadi Tuhan melainkan Allah saja jah layak jadi Tuhan. Kalau kita kata la ilaha illallah, maka kita kata sesungguhnya Tuhan itu muka lain selain daripada Allah. Semua muka lain Tuhan belaka, Allah saja bukan Tuhan. Bahaya. Dia pusing 300 ni perlu dah joh. Dia pusing penuh. Tu bahaya. Nama ke belum ni tak disebut. Mengaji kau panas sebut. Jadi keliru pula la ilaha illallah pula kan. Janganlah. Dia kena sebut paling tidak pun 2 harakat. Gaduh lagu mana pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sekali-kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sekali-kali. Lepas tu pula Syekh Ali Al-Klantani juga sebut dalam kitab yang sama Al-Jauhar Al-Mawhub wa Munabbihatil Qulub, kalimah la tu dia boleh panjang, 2 boleh, 4 boleh, 8 boleh. Dia boleh pergi siapa paling panjang, bahkan dia sebut boleh rujuklah siapa-siapa ada kitab tu. Bahkan dia kata afdal kalau kita boleh kata la tu panjang siapa berapa harakat? 14 harakat. Lagu mana 14 harakat? 14 harakat sepuluh tu bila bel tu lah. Hayya 'alas salat. Panjang tarik kan? 14 harakat. Jadi la tu sebut dia nya la ilaha illallah. Panjang nanti. Nak ceritanya bila kita sebut tu panjang. Banyak sengoti atas dunia ni orang ambil Tuhan selain daripada Allah, dan kita tak mengaku Tuhan-Tuhan hak dia mau ambil jadi Tuhan tu melainkan Allah je hak layak sengoti jadi Tuhan. Tu panjang. Dia panjang pendek kalau dalam Quran ni dia ada makna.
Dia ada makna panjang pendek dari bahasa Arab. Dia panggil semantik, ilmu dilalah. Dia tak sebut kita. Tak, kita tak ada panjang pendek bahasa kita. Buku. Tak. Buku tu ditarik je. Tak ada hukum tu. Budu. Tarik itu nak buat dikir sesedak ya. Tu pun tiru Quran. Tu tiru irama. Pi bahasa Quran dia ada panjang, dia ada pendek. Panjang pendek ni bukan saja-saja tu dia ada makna tu panjang pendek. Sebab itulah orang ahli Quran dia berasa hati benar kalau orang tak panjang tepat panjang, tak pendek tepat pendek. Tu baru ahli Quran. Ada. Contohnya dalam surah Al-Fatihah tu al-maghdub dengan ad-dallin. Ini panjang pendek. Al-maghdub tu ayat terakhir tu ayat yang ke-7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tengok apa panjang tu? Bahasa Arab. Bahasa Arab ni kalau nak sebut sama al-maghdub dikena al-madlul. Al-maghdub hak tu yang maghdup, al-madlul hak sesat. Tapi dia tak mari situ al-maghdub isim maf'ul, sini ad-dallin isim fa'il. Ni kena beri jawab bahasa lah pula. Nak cerita panjang pendek ni. Tu yang boleh buat. Tapi apa yang mari pilih situ isim maf'ul, sini isim fa'il. Ad-dallin orang sesat. Kata dengan ahli ulama ilmu kalimatul Quran ataupun ilmu maknanya tadabbur kalimatul Quran, istilah-istilah Al-Quran. Lama boleh sebut nama. Kalau nak cari buku Ijazut Rasmil Quran wa tilawatihi. Dr. Mahmud Syamlul. Kitab merujuk tahun 2007 lagi. Boleh rujuk dan beberapa buah kitab karangan Profesor Dr. Fadil As-Samirah ya ghairah. Dia banyak cerita tentang benda-benda gini. Jadi, makna al-maghdub ni hak Tuhan benci. Ulama memang ittifaq. Makhluk Allah hak Tuhan benci atas muka bumi ni saja, iaitu Yahudi. Sebab dia banyak ilmu, nabi-nabi pula banyak diutuskan daripada kalangan puak-puak dia, dan dialah paling sombong lawan Allah Taala. Kira dia Mekah tak ada puak Yahudi ni, dia ada di Madinah. Sebab apa dia ada di Madinah? Sebab dia tahu dah Nabi akhir zaman dia akan bina negara di Madinah. Dia tunggu dah situ. Itu salah satu contoh. Dia tahu banyak rahsia sebab dia mengaji kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab-kitab terdahulu tu ada berita-berita masa depan. Nama Nabi terakhir pun dia tahu dan sebagainya. Dan dialah lawan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia mengetahui. Dan banyak dalam ayat Quran menceritakan bahawa orang Yahudi ni dia menyembunyikan ilmu-ilmu yang dia tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu sebenar dia royak ilmu tertentu. Itu al-maghdub satu ya. Tapi ad-dallin dalam kitab tafsir ahli-ahli tafsir dia sebut ad-dallin ni golongan yang Allah golongan yang sesat. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jalan-jalan orang nabi-nabi, orang soleh. An'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kemudian dua lagi itu kita tafsir. Pertama al-maghdub, yang kedua ad-dallin. Nak sebut tadi baca pendek benarnya. Ad-dallin ni golongan yang sesat. Hak tadi golongan yang Allah marah saja. Ulama ittifaq. Hak ni golongan yang sesat. Cuba kita perhati golongan yang sesat. Banyak sengerti bermula dengan orang Nasrani hak kata Tuhan tu 2 3, pas Nabi Isa pun dia kata Tuhan tu mula dia. Siapa kau orang lain hak ambil berhala jadi Tuhan, ambil tari jadi Tuhan, tu semua sesat, tak jumpa cari Tuhan sengerti. Orang Yahudi kadang-kadang dia kata Tuhan kami Allah, dia kata Nabi kami Ibrahim. Malah dia kata Ibrahim itu Yahudi benar. Tu orang Yahudi. Ada orang sesat ni dia tak jumpa nak cari Tuhan. Bahkan sesat ni orang yang mengaku Islam lek-lek pun sesat. Jadi orang sesat ni banyak sengerti. Oleh kerana ramai sengerti, banyak sengerti, pas pula nak kesal orang sesat ni pula pas sangat payah. Kalau berbanding dengan orang Yahudi, nak kenal dia ni dia mudah sebab dia ni sentiasa memusuhi Islam dengan nyata. Apa pula dia buat biar-biar kerajaan Israel masa lalu ni tu dah ni. Mudah nak kenal apa-apa dia ni.
Pas dia ada pula dia pakai pia pula kecil dan sebagainya. Pas dia pula declare pula, dia kata gua hak selain daripada orang Yahudi itu semuanya anjing-anjing belaka. Kami dah manusia, tengok. Dia declare diri dia, tapi hak sesat ni kadang-kadang duduk sekali dengan orang begini. Payah ngerti. Jadi oleh kerana banyaknya, oleh kerana ramanya, oleh kerana payah nak kesennya, sesuailah Allah panjang kita baca supaya kita lebih berhati-hati. Waladhdallin, ya Allah ramanya sesat, janganlah aku jadi orang sesat. Tengok tu. Panjang pendek dalam Quran dia ada makna. Panjang pendek dalam bahasa Arab dia ada makna. Tu baru panjang pendek. Izhar dengan dengung dengan gunah dia ada makna juga. Tu tempat lain pula kita bicara dah. Jadi Syekh Ali Al-Kelantan ni dia sebut kita afdal kata dia dalam kitab dia. Kalau kita boleh lafaz la ilaha illallah. Panjanglah tu supaya kita dari otak kita bila kita sebut la tu panjang kita boleh menafikan semua Tuhan lain orang ambil jadi Tuhan tu semua tak layak belaka. Hak layaknya illallah, hak layaknya Tuhan Allah je layak jadi Tuhan semati sebab dia tak berajak ke gapo-gapo. Semua benda hak ada ni semua tupu ke dia saja je. Semua bergantung pada dia saja. Termasuklah orang hak kenal dia dengan orang hak tak kenal dia, semua bergantung kepada dia. Mana ada kat hidup tak boleh buat sendiri oksigen, tak boleh buat, beli boleh, hospital dia jual juga tong tu, tapi nak buat tak boleh. Tak, kita boleh kalau tak usaha makan tu nasi tu, tak bila masuk dalam perut dia bukan maknanya bukan kita tu kan jadi vitamin A, vitamin B pandai masuk situ. Ubat kita makan dah ni, sakit kepala sini makan sini juga, sakit kaki makan kaki, tak makan sini juga. Allah Ta'ala dah, siapa ulama sebut bijak tak bijaknya Allah atur kita ni tak tahu tak jumpa jadi Tuhan juga. Kita makan semulut je, makan pun kau ni dia kau museking, kau nasi, kau bubur, kau apa kau ni minum pun kau ni juga, tapi tubik hak pulu tubik kau jalan lain, hak air tubik kau jalan lain. Tidak kata air tu mak aku hidung, nasi tu mak aku mulut, mungko yang tubik hak air tubik kau kucing hak tak najis tu tubik kok tu. Dak. Masuk kok dua jalan, masuk kok so jalan, tubik kok dua jalan. Pandai dia bagi dalam perut tu siapa dia ada Kau ada sekolah dalam perut tak ada. Semuanya kejadian Allah Taala. Sebab tu Tuhan kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri tu mu tak kelih kau. Kita kelih sama. Tuhan suruh kelih, suruh mikir. Tubsirun situ basirah. Maknanya kita kena reti, kita kena belajar. Maknanya kita kena faham. Tak? Kita kena dengung lah. Mari ni makan, tak? Dia pun makan mulut ni lah, nasi pun makan mulut ni lah, air pun makan mulut ni lah. Apa yang tu bikut lain-lain? Berkuasa sengerti Allah. Tak? Tiba-tiba dia kata ambo ada nikah, mu ambo dengan ayah mu nikah mula baru jadi ambo. Berapa ramai orang nikah tak boleh lihat anak. Dia sebab yang menjadikan hanyalah Allah. Sebab dia Tuhan, dialah yang menjadi. Lepas dia jadi sekali je lah, dia jadi sokmo-sokmo. Allah Ta'ala dia kuasa, dia jaga hamba-hamba dia ni dia sendiri. Cumanya ada melekat semua tu dia. Maknanya dia nak suruh kita reti bahawa dia punya rekod tu banyak seperti. Kita bicara sana dalam bab akidah sana, insya-Allah banyak dapat. Habis. Insya-Allah minggu depan kita masuk kitab kita lah. Kitab fiqh dulu habis. Sebagaimana Abang sebut tadi, kitab ni kitab fiqh Safinatun Najah, dia ada 71 perkara. Banyak jugalah insya-Allah. Dengan izin Allah kita akan belajar satu-satu insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah Taala membuka kepada kita ilmu pengetahuan. Wallahu taala alam, yang baik dari Allah. Kalau mau terbuka film media muslim minta maaf banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.